Please, proceed. Well, begini Teguh. I can assure you, Yohanis is one of my best architect from my office. Then I can assure you, you'll be very happy with her quality of work. Saya pun berharap yang projek ni takkan ada sebarang masalah. Saya akan cuba buat yang terbaik, Tengku. Setahu saya perempuan ni banyak sangat pantang larang. Maksud Tengku? Selalu sangat beralasan bila dalam soal kerja. Miss, whatever your name is, saya nak ingatkan awak yang projek ni mengambil masa 2 tahun. Dan saya tak nak ada sebarang masalah pun, walaupun satu. Well, saya yakin dengan diri saya. Tapi kalau Tengku kurang pasti, saya takkan paksa Tengku untuk gunakan khidmat saya. Yang Mulia. Awak sindir saya? How dare you? Tak. Saya cuma suarakan pendapat saya. Mendapat maklumat yang And client is always right. I'm impressed. And client is always right. I'm impressed. Saya rasa macam saya bercakap dengan Wonder Woman versi manusia. Tengku, Yohanis dia mempunyai rekod yang cemerlang sejak dia bekerja dengan syarikat saya. Saya rasa Tengku patut beri dia peluang. Setahu saya yang syarikat Tuan Izzuddin ada lagi seorang arkitek yang bagus. You mean Nizam? Unfortunately Tengku, Nizam sekarang ni dia tengah engage dengan projek-projek yang lain. That's why dia tak dapat bersama kita. Tengku, kalau Tengku nak gunakan khidmat Nizam pun saya tak paksa. Saya boleh take over projek dia. Tak ada masalah. No. Saya nak awak yang uruskan. Jeff, siapkan agreement kita dengan syarikat Tuan Izzuddin. Baik, Tengku. Tuan Izzuddin, saya harap lepas ni kita dapat bekerjasama dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tengku, insyaAllah. Thank you for this opportunity. Sama-sama. Remember, I don't want any problem. Mak, kata tak sihat. Kenapa buat kerja ni semua? Takkanlah mak asyik nak baring je kat dalam rumah tu. Bila dia mak nak kebah. Ni kalau mak buat kerja ni sekurangnya berpeluh. Mak ni kan, daripada dulu sampai sekarang tak reti nak duduk diam. Ni, kamu datang sini ni kamu tak kerja kan hari ni? Abang Long, so Mahra balik ke jenguk mak. Mak boleh berdiri lagi ni. Tak payahlah datang sini, kamu balik je. Ataupun kamu pergi ambil anak kamu kat nursery tu. Kesian diorang, sehari suntuk kat situ. Orang tak ada komitmen, tak nak pula balik jenguk mak. Sibuklah sangat. Mak ni sebenarnya demam rindu. Berapa lama dah Anis tak balik? Alah, biarlah nanti kalau dia dah tak sibuk tu dia baliklah. Kita mana tahu dia sibuk macam mana. Kerja dia mungkin banyak. Abang Yazid dengan Abang Umar kerja juga kat KL. Ada je masa balik jenguk mak. Tak payah nak ungkit-ungkit lah. Nanti dia baliklah tu bila dia dah tak sibuk nanti. Okeylah mak. Umairah masuk dulu ya mak. Bos. Saya minta maaf lah pasal tadi. Awak tak payah nak apologetic sangatlah, Yohanis. Saya dah masak dengan perangai awak. Saya tak boleh tahan lah orang peli-peli saya macam tu. Habis tu, dengan siapa yang awak tahan? Dengan Nizam? Orang katalah, Yohanis, kita ni kalau dah terlajak berkata, kita kena berhadapan sendiri dengan kata-kata kita sendiri. Apa maksud bos? Maksud saya, welcome to Tengku Zaria's world. Orang kata dia cerewet.
So good luck to you. Bos tu kata siapa tu? Itulah kereta bos baru awak, Tengku Zaril. Zare, kita datang sini nak tunggang kuda. Bukan tengok kuda. Hei. Syed Amar. Apa khabar? Sihat. Kau bila balik? Dah 2 hari dah. 2 hari. And then kau tak bagi tahu aku, Amar. Aku ada family sikit. So how's your trip with Diana? Trip okey. Aku bawa dia jalan-jalan. Tengok wayang, tengok teater, shopping. Kan aku dah cakap wanita, girls, woman, shopping. Dia semua tahu nak habiskan duit kita je. Zare, kau salah tu Zare. Kita kalau tak ada perempuan, takkan ada peluang nak berubah jadi lebih baik. Yang kau tanya aku macam ni, kau dah jumpa someone ke? Amar, kau tahu kan, buat masa ni aku tak nak mencari lagi. Zare, kau kalau termenung ni bukan sebab bab kerja. Mesti bab perempuan kan? Siapa dia? Tak ada siapa lah. Kau ceritalah dengan aku. Okay. I met this girl. Very outspoken, kasar, suka menenting, tapi kuat kerja. Cara kau cerita ni macam tentang diri kau ya. Bawa aku jumpa dia. Yalah, baik kita race. Baru jumpa kan? And one more thing, she's nothing to me. I'm Tengku Zaril. Kuda aku lah. ke? Dia sibuk sangat lah tu. Tante, sekarang dekat office lagi apa? Mak tak kisah sangat kau nak kerja 24 jam sekalipun. Apa yang Mak risau? Mak takut dia ada masalah ke dekat Kuala Lumpur tu. Kalau Mak nak, Maria boleh minta tolong Abang Umar dengan Abang Yazid carikan adik. Susah, Umairah. Adik tu bukan suka sangat kalau Mak terlampau ambil tahu hal dia. Mak manjakan dia sangat sampai jadi keras kepala macam tu. Tapi kan Mak, apa puncanya ya? Maira tengok adik macam merajuk je dengan Mak. Mak tolonglah jangan paksa Anis. Anis dah besar kan? Anis, Mak tahu kenapa Anis tolak pinangan tu. Anis tak boleh lupakan Daniel Idrus kan? Mak juga yang cakap Anis kena tutup buku pasal laki. Itu yang Anis cuba buat. Ya, tapi hanya pada Daniel Idrus saja. Semua laki sama je lah, Mak. Anis, Mak teringin sangat nak tengok Anis kahwin. Ada suami yang sayangkan Anis. Anis dah ada semuanya. Anis tak perlu laki untuk support Anis. Nampak sangat Anis tak boleh lupakan Daniel. Anis ingat ya, sampai bila-bila Mak takkan restu. Ha. Mak tak kira Anis. Anis kena terima pinangan anak Tok Malim tu. Terimalah, Mak. Kalau Mak tak nak Anis balik sini lagi.
bersama cinta pudar kecewa. Tak mungkin ku melupa segala kau istimewa di hatiku ini. Memintamu percaya Anis, indah selama, namun tiada sentuhan jiwa kan bersama. Tiada percaya hangat sinar cinta untuk selama. Tangan kau kenapa? Tak ada apa. Kau masih marahkan aku kan? Aku minta maaf Aku tahu aku tak sepatut. Kau bila datang lagi kau suka hati kau je nak marah aku kan? Memang aku salah. Aku dah minta maaf dengan kau dan aku harap kau faham cara aku bekerja. Sebab kita dah kerja bertahun-tahun kan? Dan aku harap kau boleh maafkan aku serta lupakan perkara ni. Perkara kecil je, Anis. Benda kecil. Kau tahu tak kau marah aku depan semua orang? Ha? Macam aku ni bini kau. Okey. Aku sekarang ni betul-betul menyesal. Okey? Dan aku janji perkara ni takkan terjadi lagi. Aku tak percayalah. Tak percaya? Anis. Kalau kau tak percaya dan kau tak maafkan aku, aku rasa sedih sangat. Kaulah sahabat dunia akhirat aku. Mak aku pun suka. Kalau kau tak boleh maafkan aku, apalah gunanya hidup aku di dunia ni? Maafkanlah aku. Maafkanlah aku, sedih je. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kau janji tak marah aku lagi? Sumpah tak. Betul? Betul. Kau ni kalau menggelabah cute juga kan? Sometimes lah. Disebabkan aku dah buat salah, kan? Aku nak tebus kesalahan aku. Aku nak belajar kau dulu. Kat mana? Kat rumah kau lagi? No. Takkan kat rumah. Out sikit. Restoran mewah. Macam. Betul ke Tengku nak siasat latar belakang Cik Yohanis tu? Ya, Jeff. Bila dalam soal kerja, aku tak suka berurusan dengan orang yang aku tak kenal. Kau tahu kan? Tapi bukankah selalu Tengku berpandukan kepada profil syarikat je? Tapi kali ni aku nak tengok sama ada dia betul-betul layak ataupun tidak untuk handle projek ni. betul Tengku, kali ni projek besar kan? Nanti saya arahkan orang-orang kita. Kau ni kelakar juga kan? Habis kau ingat aku ni skema ke? Anyway, tadi kau cakap dengan aku, kau ada benda nak cakap. Let me guess. Kau dah ada calon Calon? Tak adalah. Habis tu? Tak, sebenarnya aku nak cakap. Aku nak cakap yang kau ni cantik. Malulah kita. Serius, pandang hari-hari pun tak jemu. Kau couple dengan aku je lah. Gila. Aku serius ni, betul. Kita bercinta dan kau pun dah tak payah lagi dah nak ingat orang yang tak ingat pada kau. Kau cakap apa ni, Nizam? Maksud aku, barang yang lepas jangan dikenang. So, but honestly, lelaki tu memang tak sesuai langsung dengan kau. Nizam, stop it. Please. Okay. Sorry. Ariel? Oh, Manda? Sibuk ke?
Haril, boleh tak pisahkan kerja dari hidup? Mana boleh Bonda. Awak ni projek pun dah nak bermula. Esok ada nak tengok tapak kat Sabah. Pekerja kita kan ramai. Bagi je arahan. Tapi diorang tak boleh buat seperti yang Arif buat. Aril tu tak bagi kepercayaan pada mereka. Aril, perfectionist tak boleh bawa kepuasan tau. Okey Bonda. Arif boleh slow down. Tapi dengan satu syarat. Bonda kena panggil Zakif dengan Zarul pulang ke Malaysia untuk tolong Aril. Boleh? Bonda bercakap tentang Aril. Bonda sepatutnya risaukan orang berbanding Aril. Aril kan ada selalu dengan Bonda. Bonda risaukan semua anak-anak Bonda. Tapi Aril tu, jangan terlalu mengongkong sangat. Bonda, Aril sebagai seorang abang, Aril tak nak Zakif dengan Zarul menyesal dengan setiap perbuatan yang diorang lakukan tanpa berfikir panjang, Bonda. InsyaAllah Aril. Pada naluri Bonda ni, Bonda yakin Zarul dan Zakif takkan lakukan perbuatan yang melampau macam mana Aril sangkakan. Anis. Aku minta maaf ya pasal tadi. Nak minta maaf buat apa? Benda dah jadi dah pun. Oh. Tanda minta maaf. Aku ambil dalam kereta. Tak tahu adik aku punya ke girlfriend dia punya kot. Entah. Ni nanti kalau dia cari macam mana? Aku takkan pulangkan benda yang orang dah bagi kat aku tau. Tak apalah kalau dia cari, aku beli 10 untuk dia. Yang penting kau maafkan aku. Esok aku nak pergi Sabah. So aku tunggu aku balik. Jangan ada orang lain. Sumpah tak. Good night. Good night. Bye. Keluarga dia bukan cacalang Tengku. Walaupun dia orang kampung, ibunya pun ibu tunggal, abang sulung dia Tengku pakar jantung. Yang nombor 2 pula engineer, kakak dia pensyarah Tengku. Adik bongsu dia study, cantik Tengku, bakal doktor. Diorang ni asal JB dan Cik Yohanis ni merupakan graduan dari London. Hello, Yohanis Extension. Saya nak bercakap dengan Yohanis. Encik, maaf ya, Yohanis tak ada. Sebab itulah saya yang jawab. Dia pergi mana? Oh, dia pergi Sabah. Tapi tak lama pun. Esok dah balik. Kenapa dia tak inform saya bila dah sampai kat sana? Kau tu siapa? Anis kena report semua. Hello? Encik? Encik ada pesanan ke? Boleh saya tahu encik ni siapa? Pesan pada Yohanis, bila dia balik nanti, jumpa saya dengan segera. Saya Tengku Zari. Alah, yang kan siapa? Tengku Zaril je. Ha? Tengku Zaril?
Kalau lah aku tahu tadi Tengku Zari yang call, mesti aku landed elok. Tapi suara dia belagak lah, babe. Tahu pun, bila aku cakap kau tak percaya kan? Dia kan ada sekretari. Kenapa dia sendiri yang call kau ah? Entah. Bos cakap Tengku Zari tu susah nak percaya kat orang lain. Ya ke? Tapi memang beza lah, babe. Aura dia dengan perangai sebenar dia. So kau faham lah kan apa aku rasa? Aku rasa... Kau rasa apa? Dia suara kakak lah, babe. Speculation sangat. Banyak lagi perempuan hot-hot kat luar tu. Siapa pula dia nak dengan aku? Dia pergi main golf. Tapi dia pesan nak jumpa saya. Seingat saya tak ada pun kocek untuk appointment hari ni. Office mate saya sendiri yang call. Cakap Tengku call dia suruh inform kat saya kata nak jumpa hari ni. Kalau macam tu, cik kenalah pergi padang golf jumpa dia. Mungkin dia tak nak bincang kat pejabat. Cuba cik call Jeffrey, PA dia tu. Saya sekarang ni nak bercakap pasal bisnes dengan dia. Takkan nak cakap dekat padang golf. Tengku Zari main macam tu. Dia boleh bincang pasal bisnes kat mana-mana je. Asalkan dia selesa. Okey, Cik Johanis. Kau memang menguji kesabaran aku kan, T-Rex? Pernahkah saya cakap yang kita akan bincang pada hari ini di tempat ni? Saya rasa apa yang saya cakap selepas kamu balik dari Sabah, kita akan bincang. Kamu faham kan dan jelas dengan arahan saya? Saya ni penat tau bekerja ke sana ke sini. Semata-mata nak dengar jawapan tu je daripada Tengku. Saya tak kira. Saya nak kita bincang benda ni hari ni juga. Awak sedang mengarah Tengku Zaril? Tak. Tapi Tengku kenalah faham. Jadual saya pack. Bukan Tengku seorang je yang saya nak layan. Okey, kalau macam tu, kita akan set appointment pada waktu peribadi. Sorry. Waktu peribadi saya daripada pukul 10 malam sampai 9 pagi. Itu masalah awak, bukannya saya. Saya akan suruh Jeff aturkan appointment baru awak dengan saya. Okey? Apa masalah Tengku ni? Tengku tahu tak Tengku tengah membuang masa saya? Menghadap bola kecil yang membosankan tu. Dahlah pakai baju warna pink. Bola kecil yang awak maksudkan tu adalah permainan golf yang saya selalu main. Dan warna pink ni adalah warna kegemaran saya. Jadi awak ada masalah ke dengan tu? Whatever. Saya tahu saya tak nak balik dengan tangan kosong. Saya nak Anis sediakan beberapa rekaan untuk saya pilih. And make sure rekaan tu sampai dengan expectation saya. Sejak bila pula dia ni panggil aku Anis? Lantak kau lah. Janji kerja aku siap. Bulan depan saya akan pergi ke Sabah. Tapi saya tak tahu bila. Jadual saya pack. Okey. No problem. Pukul berapa Hanis balik dari Sabah semalam? 10 malam. Majikan Hanis, Tuan Izzuddin. Dia tak prihatin tentang pekerja dia ke?
Sepatutnya hari ni Hanis cuti kan? Saya ni banyak benda yang saya nak kena settle. Saya bukan bos macam Tengku. Sebagai seorang perempuan, saya nampak hidup Hanis ni membosankan. 24/7 with work. Maksud Tengku? Saya rasa Hanis perlukan seorang suami untuk jadikan hidup Hanis lebih bermakna. Tengku, saya rasa saya lagi selesa kalau kita cakap pasal hal kerja instead of Tengku nak tanya saya pasal hal personal. Kebiasaannya, wanita seusia Hanis ni ada sikap terdesak dan mendesak, dan saya nampak dalam mata Hanis. Walau bibir merungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara, beritahuku isi Hanis, hatimu. are you okay? Detak jantungku Okay. Excuse me, Tengku. Saya nak pergi ladies sekejap. agar kita akan bersama. Andai dunia hancur binasa, ku kan setia sampai mati cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yohanis ada? Yohanis dia tak ada, dia ada meeting dengan CEO Paradigma. Tapi sekejap lagi balik. Patutlah sibuk sangat sekarang ni dia tu. Kalau ada apa-apa nak pesan pada Yohanis, boleh bagi tahu saya, nanti saya sampai kepada Yohanis. Tak apa. Terima kasih. Boleh saya tahu cik ni siapa? Saya Umar, abang Yohanis. Tak apa, saya sambung buat kerja dulu. Okey. Terima kasih. Sama. Patutlah aku tak sedar aku balik semalam. Rupanya pukul 12 kau baru sampai rumah Babe. Aku ke office. Settlekan rekaan Paradigma tu. Banyak gila. Kau ni kan, babe. Kalau kerja memang dah macam tak ada selusa. Tu workaholic. Aku daripada dulu macam ni apa. Yelah. Sampai aku ni yang kena jadi bos mereka kan. Nasib baiklah aku dah nak kahwin. Voicemail? Kenapa kau cakap macam tu Masa kau pergi Sabah, Kak Umayyah dengan Abang Yazid kau call aku tau. Semalam pula Abang Umar kau pun cari kau. Babe, kau tak call diorang ke? Diorang nak apa? Diorang nak jumpa kau lah, babe. Takkan jumpa aku kot. Nak leceh aku lah tu. Dah tu kau rasa kau hidup dekat bulan. Tak ada family. Babe, tak baiklah buat macam ni. Berdosa tau. Hello? Hah? Tunggu saya dah sampai? Oh, okey. Kejap lagi saya sampai. Okay, bye. Yang terindah dari dia yang tercinta dari dia. Waktu terus bergulir dengan doa harapan kau di dekat aku. Aku teringin nak berkenalan dengan wanita yang berjaya curi tumpuan kau. Amar, yang pasal curi tumpuan tu kau salah. Aku sebenarnya nak tengok kemampuan seorang perempuan bila masuk soal kerja. Itu je. Zaril. Kau tak habis-habis dengan ego kau kan?
Sampai bila kau nak tengok Tengku Bonda tu terus berharap? Amar, aku sendiri tak ada jawapan untuk masa depan aku. Jadi aku tak nak bagi apa-apa harapan pada Bonda. Bukankah selama ni kau buat macam ni je? Perempuan pusu-pusu datang. Jadi maksudnya apa? Yelah, dalam ramai-ramai tu takkanlah semua mencuat kan. Mesti ada yang bagus kan? Selagi seorang perempuan tu tahu siapa Tengku Zaril, siapa diri aku, selagi tu aku tak boleh nak pilih sama ada perempuan tu yang terbaik ataupun tidak untuk aku. Itu sebabnya kau terlalu berhati-hati. Lagi satu, kau suka sangat fikir negatif tentang perempuan. And girls always like that. Macam inilah. Andainya kau jumpa seorang perempuan yang kau rasa macam okey, kau cuba duga dia. Ketika tu, kau akan dapat jawapan apa yang kau nak. Uncle! Uncle buat apa kat sini? Yohanis, Uncle ingat tak? Kita ada main squash hari tu? Okey. Sebenarnya Uncle datang sini nak jumpa kawan. Yohanis, ada yang kurang tak? Tak. Uncle ni mesti pesara badan uniform kan? Sebab tu kemas je star kan? Pandai betul sekap jarang Kenapa cakap macam tu? Saya ada pakcik dia pesara badan uniform juga. Macam dia ada pakai kemas. Yohanis kerja kat sini kan? Sekarang ni tengah handle projek apa? Sekarang ni saya tengah handle projek boleh dikatakan besar lah juga dengan Paradigma Holding. Uncle pernah dengar tak nama tu? Ni kita dah ramai ni. Jom. Uncle, saya ada meeting. Nanti bila-bila kita jumpa lagi insyaAllah. Okey, silakan. Assalamualaikum. Salam. Walau bibir mengungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara, beritahuku isi hatimu dan detak jantungku memahami arah dan Cik Yohanis, saya tak terima alasan budak sekolah kata sana. Bagi saya alasan yang lebih munasabah daripada itu. Okey. Kawan saya nak kahwin, jadi saya minta Tengku tangguhkan urusan kita sampai ke minggu seterusnya. Boleh pun cakap. Okey, saya boleh bagi awak cuti seminggu. Tapi make sure kerja saya tak tertangguh selama seminggu juga. Saya tahu kerja saya, Tengku. Saya just nak Tengku faham je. Betul firasat saya selama ni tentang perempuan. Suka mencipta 1000 alasan bila masuk soal kerja. Tak pernah serius. Alasan bukan milik perempuan je, Tengku. Lelaki pun banyak manipulasi dia. Tapi kami berakal. Jadi, Tengku nak cakap perempuan ni tak berakal lah. Mungkin sikit. Tengku bekerja dengan kekuatan berbeza dengan bekerja dengan kesabaran. Yang mulia. andai dunia hancur binasa, ku kan setia sampai mati cintaku. Sampai mati cinta.
Yohanis, Oh, kelang kabut je ni, nak ke mana? aku nak kena pergi jumpa Tengku Zarin ni. Oh, okey, aku hantarlah. Tak apa. Aku boleh pergi sendiri. Okey, bye. Tak lengkap. Saya nakkan yang lebih details dan terperinci. Bila dah siap, email pada saya. Okey. Boleh. Okey, boleh. Itu je lah yang awak tahu. Hanis, awak betul-betul faham ke bila saya bagi arahan? Saya yakin dengan diri saya. Sebab tu saya gunakan perkataan. Okey, boleh. Tengku, saya nak tanya sikit boleh? Tengku tak teringin nak beristeri ke? Kenapa Hanis berminat sangat nak tahu? Saja nak tahu selera Tengku ni macam mana. Sebab kat luar nampak je macam ramah. Tapi sebenarnya... Sebenarnya saya ni nampak macam sombong, belagak, hidup tinggi. Macam tu. Sombong tu tak adalah. Tapi... You know what? Selepas ayahanda dan bonda, Hanis lah perempuan yang pertama berani tanya saya soalan yang tu. What? Apa kata Hanis je yang jadi isteri saya? Andai dunia hancur binasa, ku kan setia sampai mati cintaku. Takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku sampai mati cintaku. Jangan disebabkan tu. Aku jadikan perkahwinan ni satu bahan mainan. Saya tak pernah jadikan perkahwinan sebagai bahan mainan dan saya tak pernah menyindir Hanis. Kau tolonglah faham, babe, perasaan orang yang sayang dekat kau. Termasuklah Nizam dan family kau sendiri. Sampai